Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Rosmah dakwa Tommy Thomas dan Sri Ram bersubahat aniaya dirinya. Berita sepenuhnya. Rosmah Mansur yang berdepan pertuduhan rasuah berkait projek tenaga solar sekolah di Sarawak mendakwa bekas peguam negara Tommy Thomas dan pesara Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sri Ram bersubahat untuk menganiaya dirinya sama seperti yang dilakukan terhadap suami beliau Najib Razak. Beliau berkata individu yang dikenali sebagai Hamidah Osman membuat laporan polis di Batu Gajah Perak pada 20 Mei selepas Thomas memfailkan 2 afidavit untuk mengedepikan permohonannya untuk membatalkan kelayakan Sri Ram sebagai pendakwa dalam kes beliau dan mengisytiharkan perbicaraannya terbatal. Beliau berkata Hamidah mendakwa bahawa Thomas berbohong dan menipu dalam mengesahkan afidavit itu. Mahkamah juga mesti meneliti fakta ini dalam menilai kenyataan Thomas dalam afidavitnya kerana kredibiliti beliau tercemar, kata isteri bekas Perdana Menteri itu dalam afidavit balas beliau yang dilihat oleh FMT minggu lepas. Thomas bersama-sama Sri Ram mempunyai niat jelas dalam mencapai agenda keji mereka untuk menganiaya saya seperti yang mereka lakukan terhadap Najib. Sri Ram juga merupakan ketua pasukan pendakwaan dalam perbicaraan kes rasuah 1MDB dan kes mengubah laporan audit 1MDB melibatkan Najib. Pembantu Rosmah Aizul Haimi Muhammad Termizi juga membuat laporan polis yang mendakwa Thomas membuat sumpah bohong dengan mengesahkan afidavit berkenan bagi menyokong pelantikan Sri Ram. Rosmah mendakwa keputusan Thomas untuk melantik Sri Ram sebagai pendakwa raya kanan di bawah Seksyen 376 dalam kurungan 3 Kanun Acara Jenayah CPC tidak diwartakan dan tiada dokumen dikemukakan kepada mahkamah sehingga kini. Peguam beliau mengambil pendirian bahawa Sri Ram yang kembali kepada amalan guaman setelah bersara sepatutnya dilantik di bawah Seksyen 379 Kanun yang sama untuk membuat pendakwaan terhadap Rosmah. Penjelasannya Thomas mengenai pelantikan itu adalah fantasi kerana fiat atau lesen hanya dikeluarkan oleh Peguam Negara Idrus Harun pada 8 Julai 2020 katanya. Rosmah berkata Thomas juga menyebut dalam memori beliau My Story Justice in the Wilderness yang diterbitkan awal tahun ini bahawa pelantikan Sri Ram di bawah Seksyen 376 dalam kurungan 3 Kanun Acara Jenayah hanyalah untuk memeriksa kertas siasatan dan menjalankan pendakwaan berkaitan kes 1MDB. Selepas itu, Thomas bagaimanapun melantik Sri Ram di bawah Seksyen 376 dalam kurungan 3 untuk menjalankan pendakwaan jenayah termasuk kes rasuah dan pengubahan wang membabitkan Rosmah. Oleh sebab Sri Ram berada dalam kawalan dan arahan saya dan berada pada kedudukan untuk menjalankan semua kuasa pendakwa raya, saya secara pribadi memberikan kuasa kepadanya untuk menjalankan pendakwaan lain juga, katanya. Pada 30 Ogos 2018, Thomas berkata, beliau melantik Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan untuk mengendalikan pendakwaan berkaitan perkara yang kemudiannya dikenali sebagai skandal 1MDB. Katanya, beliau meminta Sri Ram menjalankan pendakwaan lain juga, termasuk kes rasuah dan pengubahan wang terhadap Rosmah. Anggapan bahawa saya perlu memberikan surat lain secara bertulis kepada Sri Ram untuk menjalankan pendakwaan dalam kes rasuah Rosmah di bawah Seksyen 379 CPC adalah falasi undang-undang, katanya. Permohonan Rosmah dijadual didengar di hadapan Hakim Mohamed Zaini Mazlan pada 3 Jun. Permohonan itu difailkan selepas Mahkamah Rayuan membuat keputusan pada April bahawa surat pelantikan Sri Ram tidak ditulis tarik pada atau sebelum 15 November 2018, iaitu tarik Rosmah didakwa di mahkamah dan tidak ditandatangani oleh Thomas. Hakim Suraya Othman yang mengetuai panel 3 hakim berkata, surat tersebut bertarik 8 Julai 2020 iaitu 19 bulan selepas Rosmah didakwa dan ditandatangani oleh Idrus yang merupakan peguam negara sekarang. Rosmah dituduh meminta RM 187.5 juta daripada kontraktor Saidi Abang Samsudin berkaitan projek bakalan tenaga solar sekolah di Sarawak selain menerima RM 6.5 juta daripadanya.
Wang itu didakwa bertujuan membantu syarikat Saidi Jepak Holdings Sren Berhad mendapatkan proyek bernilai Rm1,25 bilion tersebut. Pembelaan Rosmah dijadwal didengar selama 9 hari antara Jun dan Julai ini. Berita penuh dari Free Malaysia Today. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.